Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Untuk hari ini, masih lagi dengan tema pertanian dan penternakan. Topik hari ini, ataupun tajuk hari ini, serai paha ayam. Serai paha ayam. Standard kandungan 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks iaitu ayat majmuk. Kita akan belajar tentang ayat majmuk. Objektif kita hari ini pada akhir pengajaran murid dapat membina ayat majmuk berdasarkan gambar. Murid dapat membina ayat majmuk berdasarkan gambar. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat dulu video ulang kaji ini. Wah, ramai juga orang di taman rekreasi hari ini. Betul, Sarah. Masing-masing dengan aktiviti mereka. Lihat di sana, Rizman sedang mengayuh basikal. Rizman tersenyum kepada Aimi. Rizman sedang berbasikal sambil tersenyum kepada Aimi. Aimi, kamu baru sahaja bina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal. Ayat tunggal? Ayat majmuk? Nak tahu tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Nak! Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk pula ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang dimajmukkan dengan menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, sambil atau. Nak tahu lebih lanjut tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Jom kita teruskan pembelajaran ini. Baiklah, di sini cikgu tegaskan sekali lagi apa itu yang dikatakan ayat majmuk. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek, satu predikat. Dalam ni cikgu letakkan dua ayat. Dua ayat tunggal. Rizman sedang mengayuh basikal. Satu lagi Rizman tersenyum kepada Aimi. Di subjek ada predikat. Okey? Ini ayat tunggal. Rizman sedang mengayuh basikal. Ayat tunggal yang pertama. Rizman tersenyum kepada Aimi. Pun ayat tunggal. Okey? Ini ayat tunggal. Ayat majmuk pula, ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang digabung dengan kata hubung. Ada banyak ayat tunggal yang digabung dengan kata hubung. Contoh ayat tadi, Rizman sedang mengayuh basikal. Ini ayat tunggal kan? Rizman tersenyum kepada Aimi. Ini pun ayat tunggal yang kita baca tadi. Sekarang kita nak gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk. Untuk bentuk ayat majmuk mesti ada kata hubung. Dalam ayat ini ada kata hubung sambil. Jadi, Rizman sedang mengayuh basikal sambil tersenyum kepada Aimi. Yang cikgu baca ini, ayat panjang ini dinamakan ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada beberapa ayat tunggal dan ada kata hubung dalam ayat ini. Ini ya. Okay. Ini yang kita dah pelajari tentang ayat majmuk dalam buku teks kamu. Sekarang kita akan buat latihan halaman 66. Halaman 66. Okey? Muka surat 66. Okey, sekarang kita lihat halaman 66. Tajuknya serai paha ayam. Okey? Serai paha ayam. Dalam muka surat 66 ini ada 4 gambar. Ada 4 gambar dan ada 4 kata hubung. Ada kata hubung yang, kata hubung dengan, kata hubung supaya dan kata hubung kerana. Jadi kita akan bina ayat majmuk berdasarkan gambar dan berdasarkan perkataan yang diberikan. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Kita perlu membina ayat majmuk. Kamu tak perlu risau sebab dalam setiap gambar itu dah disediakan kata hubung. Dah ada dah kata hubung. Antaranya yang. Ada kata hubung dengan. Ada kata hubung supaya.
dan ada kata hubung kerana. Ini kata hubung lah. Dia dah bagi dah. Jadi tugas kita gunakan kata hubung ini untuk buat ayat. Dah bersedia. Jom kita buat bersama-sama. Gambar yang pertama, ada gambar seorang lelaki. Dia buat apa ni? Tajuk dia serai paha ayam. Dah tentulah dia tanam serai. Kan? Okey, tengok. Ada perkataan yang. Ini kata hubung yang. Kita bina ayat majmuk menggunakan kata yang. Kumar. Kita namakan dia Kumar. Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Okey. Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Kenapa nama dia serai paha ayam? Sebab serai ini di bahagian batang bawah dia tu dia berbentuk macam paha ayam. Macam paha ayam yang upin-ipin suka makan tu. Dia bentuk dia macam paha ayam. Itu nama dia serai paha ayam. Okay, Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Inilah ayat majmuk. Jelas? Kita lihat gambar yang kedua. Ada gambar serai paha ayam dan ada gambar macam perenjis ataupun penyembur air ataupun perenjis air ataupun sistem saliran ataupun air paip kan dalam gambar ni. Dan ada kata hubung dengan. Ada kata hubung dengan. Kita nak guna perkataan dengan ini. Dia menyiram serai dengan apa? Dia menyiram serai dengan apa? Dia dah bagi dengan di sini. Dengan apa? Dengan sistem renjisan automatik. Sistem renjisan automatik. Kalau kamu tulis pipe automatik pun boleh. Nak tulis saluran air automatik pun boleh. Nak kata penjirus tanaman pun boleh. Cikgu suka gunakan sistem renjisan automatik. Okey, kita dah selesaikan ayat majmuk yang kedua. Kita lihat ayat majmuk yang ketiga. Ada kata hubung supaya. Ada kata hubung supaya. Tengok gambar. Ada gambar serai, ada gambar baja dan ada orang sedang membubuh baja atau meletak baja. Agak-agak apa yang dia buat untuk gambar ini? Kumar meletakkan baja supaya serainya hidup subur. Kumar meletakkan baja supaya serainya hidup subur. Inilah ayat majmuk yang ketiga. Ayat majmuk yang ketiga. Menggunakan kata hubung supaya. Supaya. Jelas? Kita beralih pada gambar yang terakhir. Gambar yang keempat. Ada kata hubung kerana. Agaknya nak buat ayat apa ni ya? Kamu fikirkan ayat apa yang kita nak buat menggunakan perkataan kerana. Cuba kamu nyatakan pada cikgu. Pokok serai hidup subur kerana dijaga dengan baik. Pokok serai hidup subur kerana dijaga dengan baik. Nampak? Ada penggunaan kerana. Cikgu letak kerana di sini. Jadi, ayat ini ialah ayat majmuk. Siap. Kita dah berjaya siapkan 4 ayat majmuk. Tahniah. Sekarang kita akan lihat pula muka surat 67. Bina ayat majmuk juga berdasarkan gambar. Bina ayat majmuk berdasarkan gambar. Tajuknya tuai serai. Tuai serai. Tuai maksudnya ambil, potong. Macam tuai padi, potong padi. Tuai serai, potong serai. Itu maksud tuai serai. Okey, ada 6 gambar dan ada 3 kata hubung. Sebutkan cikgu 3 kata hubung itu. Atau dengan, lalu,
Bagus. Jom kita bina ayat majmuk berdasarkan gambar. Di sini cikgu besarkan gambar ini dan kita lihat ada perbuatan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki ini. Okey, kita boleh namakan dia. Mungkin Ali, mungkin Ahmad, mungkin Amin. Amin buat apa ni? Nampak tak ada alat dekat tangan dia? Agaknya dia buat apa? Ya, dia memotong ataupun menuai. Memotong pun boleh, menuai pun boleh. Gambar di sebelah kiri dia guna satu alat yang lebih tajam. Mungkin parang yang lebih panjang. Gambar yang sebelah kanan pun benda yang tajam sebab nak potong, tapi lebih pendek. Ini alatan yang panjang sikit. Ini yang lebih pendek. Ini mungkin parang dan ini mungkin pisau. Dia gunakan dua alat. Jadi kita nak buat ayat menggunakan perkataan atau. Atau. Siapa nak cuba? Nanti kita akan tengok ya. Gambar yang kedua, nampak tak apa yang dia sedang lakukan? Dia mungkin sedang mengikat. Betul? Dia mungkin sedang mengikat. Mengikat guna apa? Guna tali. Dan di tengah ini ada kata hubung dengan. Kita nak buat ayat menggunakan kata hubung dengan, nak gunakan perkataan mengikat dan nak gunakan perkataan tali. Cuba kamu bina ayat untuk gambar yang kedua. Adakah jawapan kamu tepat? Nanti kita akan semak. Kita lihat dulu gambar yang ketiga yang berwarna biru. Ini mungkin ibu kepada lelaki ini, Ibu Amin misalnya. Tengok dia buat apa? Dia menyusun serai ini. Dia menyusun. Gambar sebelah ini, dia buat apa dengan serai itu? Dia memasukkan serai dalam bekas kan? Di tengah-tengah ini ada kata hubung lalu. Cuba bina ayat menggunakan perkataan menyusun, gunakan perkataan lalu dan gunakan perkataan memasukkan. Cuba kamu fikir. Adakah jawapan kamu tepat? Mari kita lihat jawapannya. Untuk yang pertama, kita boleh bina ayat Ali memotong serai dengan parang atau pisau. Ali memotong serai dengan parang atau pisau. Gambar yang kedua, Ali mengikat serai dengan menggunakan tali. Ali mengikat serai dengan menggunakan tali. Seterusnya, Ibu Ali menyusun serai lalu memasukkan ke dalam bekas. Ibu Ali menyusun serai lalu memasukkan ke dalam bekas. Tahniah, kamu dah berjaya menyelesaikan 3 ayat majmuk. 3 ayat majmuk. Tahniah cikgu ucapkan. Kamu boleh menulis ketiga-tiga ayat majmuk ini pada ruangan kosong di bawah itu. Okey, kamu tulis 3 ayat majmuk ini di ruangan kosong dalam buku kamu. Cikgu harapkan kamu dapat menyelesaikan latihan ini secepat mungkin dan dengan tepat serta kemas sekali. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.